Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Alhamdulillah hari ini kita sambung lagi PDPR kita. Okay, tajuk PDPR kita pada hari ini ialah prinsip operasi motor elektrik. Okay, iaitu kita nak tengok macam mana sesebuah motor elektrik tersebut beroperasi, ya. Okey. Okey, objektif pembelajaran. Okey, pada akhir pembelajaran ini murid akan dapat yang pertama menyatakan sekurang-kurangnya satu dari dua jenis belitan pada bahagian stator motor elektrik. Yang kedua, menjelaskan sekurang-kurangnya 3 dari 8 langkah bagaimana sesebuah motor elektrik beroperasi. Okey, baik. Bagaimana sesebuah motor elektrik beroperasi? Untuk mengetahuinya, kita kena kaji. Okey, gambar rajah skematik motor elektrik. Baik, kita tengok dia punya teorinya dulu. Okey, secara teorinya, bagaimana sesebuah motor elektrik beroperasi? Okey, yang pertama, apabila bekalan tenaga elektrik dihidupkan, arus elektrik akan mula bergerak dari terminal hidup L. Okey, terminal hidup L live. Okey. Yang kedua, apabila arus elektrik sampai di poin A, ia akan terpecah dua, iaitu yang pertama, arus I1 akan memasuki litar pemula yang terdiri daripada belitan pemula stator, kapasitor dan suis empar. Okey, hashtag kapasitor berfungsi untuk memberikan voltan permulaan yang tinggi dan stabil untuk menghidupkan motor elektrik. Okey, yang kedua, arus I2 akan memasuki belitan larian stator. Okey, hashtag arus I1 adalah lebih kecil dan lebih cepat bergerak berbanding I2, arus I2. Arus I1 akan mendahului arus I2 sebanyak 90 darjah. Okey, oleh kerana terdapat arus yang berbeza fasa, iaitu I1 dan I2, sebab itulah motor ini dipanggil motor fasa belah. Okey, seterusnya yang ketiga, apabila belitan pemula dan belitan larian stator mendapat arus elektrik, maka ia akan menjadi elektromagnet. Elektromagnet ni iaitu apabila ada elektrik, dia akan menjadi magnet yang menghasilkan dua medan magnet, iaitu medan magnet belitan pemula dan medan magnet belitan larian. Gabungan dua medan magnet ini menghasilkan medan magnet berputar atau flux magnet. Yang keempat, penghasilan dua medan magnet berbeza fasa ini akan mewujudkan dua kutub magnet yang berbeza, iaitu utara U dan selatan S. Flux magnet dari utara akan merentasi bahagian rotor untuk menuju ke bahagian selatan S. Tindak balas ini akan menyebabkan rotor berputar. Okey, seterusnya yang kelima, apabila putaran rotor mencapai kelajuan 75% hingga 85% daripada kelajuan maksimum, suis empar akan terbuka, iaitu dia switch off secara automatik. Kalau dalam switch, kalau kita kata terbuka tu, dia switch off, maknanya dia tutup, tak berfungsi. Okay, jadi dia akan switch empar ni akan switch off secara automatik bagi melindungi litar pemula dari terbakar disebabkan arus berlebihan. Okay, nombor 6. Keadaan ini akan menyebabkan arus bekalan I akan sepenuhnya nombor 6, keadaan ini akan menyebabkan arus bekalan I akan sepenuhnya melalui belitan larian
dan membolehkan motor ataupun rotor berputar pada kelajuan maksimum. Yang ketujuh, rotor akan terus berputar meskipun litar pemula telah di-switch off-kan. Ini kerana rotor telah pun berputar pada kelajuan maksimum dan hanya memerlukan sedikit sahaja daya magnet daripada medan magnet belitan larian untuk mengekalkan kelajuan putaran rotor. Okey, yang ke-8, apabila bekalan tenaga elektrik dimatikan, maka tiada arus mengalir di dalam motor atau dalam motor ni di dalam stator. Suis empar akan kembali tertutup. Tadi bila 75% hingga 85% dia terbuka, yang ni tak bersambung, dia switch off. Okey, bila bekalan elektrik tu dimatikan, maka suis empar tu akan kembali tertutup. Yang ini dia kembali bersambung seperti keadaan asalnya. Jadi untuk lebih faham lagi, kita lihat kepada kita kaji gambar rajah skematik motor elektrik ni. Seperti yang cikgu cakap tadi. Baik, kita tengok mula-mula. Apabila bekalan arus ulang alik, ni bekalan arus ulang alik dihidupkan, diberikan, maka akan terhasillah arus elektrik. Ni I ni. Arus elektrik, apabila arus ni sampai ke poin A, dia akan terbahagi dua, iaitu I1. Iaitu I1. Mana I1? Sorry. Iaitu I1. I1 ni akan pergi kepada litar pemula. Yang ini yang dipanggil sebagai litar pemula, yang terdiri daripada belitan pemula, yang ini, pemuat atau kapasitor, ini, dan juga suis empar. Jadi I1 ni, I1 dia akan masuk ke litar pemula. Manakala I2, di sini I2 ni, dia akan pergi kepada belitan larian. Inilah yang dipanggilkan sebagai fasa belah, iaitu arus itu terbelah dua kepada I1 dan I2. Jadi apabila I1 ni sampai kepada belitan pemula, apa yang belit-belit ni wayar kuprum ni kan, yang terbelit ni, apabila dia dapat aja arus, maka dia akan menjadi elektromagnet. Jadi fungsi pemuat ni berfungsi untuk membekalkan voltan yang tinggi dan stabil pada permulaan untuk menghidupkan motor. Di sini dia jadi elektromagnet. Apabila ada elektrik mengalir, dia akan jadi elektromagnet. Manakala bagi arus I2 ni, dia akan pergi kepada belitan larian. Di sini belitan larian. Sama juga seperti di belitan pemula tadi, apabila arus elektrik melalui belitan larian, di sini pun akan menjadi elektromagnet. Jadi arus I1 ni dia lebih cepat berbanding I2. Jadi kat sini akan mula dulu. Dia akan mula dulu, dia akan masuk dulu. Bila kedua-dua ni dia jadi medan magnet, maka terhasillah dua medan magnet, iaitu medan magnet yang ni berputar. Jadi dia akan masuk dulu, di sini akan jadi utara dulu. Kemudian yang sini 90 darjah dia akan jadi selatan dia. Jadi apabila ada utara dengan selatan, maka akan ada medan magnet yang merentasi rotor. Ni dia punya sela udara, ruang udara, yang ni rotor. Jadi akan ada medan magnet yang merentasi rotor. Daripada utara dia pergi ke selatan. Jadi apabila ada medan magnet utara ke selatan, sebab tu motor ni akan berpusing separuh tahap sini. Kemudian bekalan arus kita ialah arus ulang alik. Macam ni. Ini arus ulang alik. Dia akan jadi positif, dia akan jadi negatif. Sini pun dia akan jadi positif, negatif. Positif, negatif. Kalau sini positif, sini negatif. Sini utara, sini selatan. Kemudian apabila sini jadi positif, sini akan jadi utara, dan sebelah sini akan jadi selatan. Maka dia akan terbalik pula. Sebelah sini medan utara, sebelah sini kutub selatan. Jadi dia akan berulang ke sini. Daripada utara pergi ke selatan, menyebabkan motor ini berpusing lagi. Itulah prinsip kerja dia. Sini utara, selatan, kemudian utara ke selatan. Inilah yang kita namakan sebagai medan magnet berputar ataupun
flux magnet. Okey. Jadi kemudian rotor ni akan berputar mengikut medan magnet tu sehinggalah dia mencapai kelajuan sebanyak 75% hingga 85%. Okey, apabila dia mencapai kelajuan sebanyak 75% hingga 85%, okey, switch empar ni akan switch off, terbuka. Ni tertutup ni. Dia terbuka. Bila terbuka, tak ada lagi arus I1 ni yang akan masuk sini. Maka semua arus dia akan pergi ke arah I2. Okey, di sini dia akan menjadi medan magnet maksimum. Tetapi oleh kerana putaran rotor ni dah berputar dengan laju, dah putar dengan laju, maka dia hanya memerlukan sedikit sahaja daya daripada I2 di sini untuk mengekalkan putarannya pada kelajuan maksimum. Okey, jadi arus pun teruslah pergi sini. Okey, kemudian apabila bekalan elektrik ni dimatikan, bekalan elektrik dimatikan, maka tiadalah lagi arus yang mengalir dalam sini. Di sini tiada magnet, di sini pun tiada medan magnet. Maka, okey, switch empar yang terbuka ni tadi ni akan kembali tertutup. Okey, seperti keadaan asalnya. Jadi alhamdulillah, cikgu harap awak fahamlah dengan penerangan yang cikgu berikan ini. Okey, ni. Yang tadi yang cikgu terangkan, okey, ini dia punya, ini ialah perbandingan, ini ialah perbandingan dalam gambar rajah motor tu untuk supaya awak lebih faham lagi. Harap-harap awak faham lah ya. Okey, jadi di akhir sekali renungan, okey, teruskanlah berjuang kerana orang yang berjaya tidak pernah berhenti berjuang. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lepas ni buat latihan dalam Google Form yang cikgu beri ya. Okey.